A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir, dan kita sedang bincangkan surah Al-Baqarah ayat 229. Itu berkenaan dengan tajuk yang masuk sekarang ini adalah berkenaan dengan tajuk talak. Kita peringatkan lagi, tajuk ini adalah berkaitan dengan tajuk perkara-perkara yang mesti dilaksanakan oleh umat Islam bagi melayakkan mereka untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Okay. Kerana kita terangkan daripada ayat 177 dulu, Allah Ta'ala nyatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu kamu hadapkan wajah kamu ke timur atau ke barat. Walakinnal birra, tapi kebaikan itu adalah man amana billahi wal yawmil akhir, orang beriman dengan Allah Ta'ala dan hari akhirat, wal malaikata wal kitab wan nabiyyin, wal malaikati wal kitab wan nabiyyin, dengan para malaikat, kitab dan nabi. Wa atal mala ala hubbihi, diberikan harta walaupun disayang, dzawil qurba, pada orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan dia, wal yatama, anak yatim, wal masakin, dan juga orang miskin, wa ibnas sabil, dan orang dalam perjalanan, wasailin, dan orang minta, wa fil riqab, dan juga orang dalam tawanan. Wa aqamas salah, dirikan salat, wa ataz zakah, dia tunaikan zakat. Wal mufuna bil ahdihim idza ahadu, dan mereka yang orang-orang yang menunaikan janji apabila mereka berjanji, dan mereka bersabar. Sampai ayat itu kemudian kita kata start dari lepas ayat tersebut mula tak cerita berkenaan dengan kisos, kemudian berkenaan wasiat, kemudian berkenaan dengan puasa, kemudian berkenaan dengan jihad dan seterusnya, haji, sampai dan seterusnya. So start dari itulah kita kata sampai yang kita bincang sekarang ni, itu berkaitan tajuk apakah kebaikan itu. Maksudnya kita kata ikut akal kita adalah kita bayang-bayangkan, tapi Allah Ta'ala berikan aturan. Ni aturan Allah Ta'ala, batasan yang jangan kita langgar. Jangan kita langgar. Dan itu kita bincangkan berkenaan dengan hubungan kekeluargaan, cara perkahwinan ataupun diajarkan. Pasal kalau ikutkan dalam syariat Islam ini dikhususkan satu bentuk je. Itu adanya wali, kemudian adanya saksi, kemudian lafaz ijab kabul daripada pihak pengantin dan juga wali berkenaan. Itu je. Mahar dia kena ada. Kalau kata orang tu nak berlepas daripada mahar pun tak ada masalah, tapi yang pentingnya itu adalah antara syarat-syarat dia. Tak boleh kita kata hilang syarat tersebut. Tak boleh orang tu kata kahwin tapi dengan bentuk yang baru. Macam style apa, bagi surat ke, siapa kena surat ni jadi bini saya, dia tu. Dia masalah macam tu. Dia macam ni kita tak ada dalam Islam. Zaman sebelum itu ada macam-macam jenis, ada 9 jenis perkahwinan. Jadi diletakkan satu bentuk saja. Dan kemudian bila perkahwinan itu telah diikat, nak pisahkan perkahwinan tadi, apa cara dia? Dan di sini datang macam mana Allah Ta'ala berikan tunjuk ajar daripada kita. Yang kita terangkan itu bukanlah perpisahan, perceraian itu benda yang kita nak. Kalau boleh janganlah bercerai. Tapi kalau dikata tengok muka jadi menyampah, kan, sakit jiwa, dan perceraian itu adalah jalan dia. Dan asalnya dahulu bila kita masuk ayat yang 228 itu, bila dibincangkan berkenaan dengan tajuk rujuk, wanita yang diceraikan, wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita yang diceraikan itu tahan diri daripada berkahwin 3 kali suci atau 3 kali haid. Dan kita bahaskan itu suami mereka boleh rujuk mereka balik, dan asalnya dalam sebelum turun ayat 229 tidak ada limit untuk seorang lelaki tadi menceraikan bini dia. Cerai satu kali pun, rujuk satu kali pun tak ada masalah. Sebab ada orang yang cuba untuk menyakiti bini dia dengan cara tidak pegang, tidak cerai. So jadi bini tadi setiap kali iddah dicerai balik, kemudian rujuk balik, iddah balik, rujuk balik, dan seterusnya. Sampai akhirnya supaya wanita tadi tak berkahwin dengan orang lain, bahkan tak ada kehidupan kecuali disengsarakan dengan cara tersebut. Maka Allah Ta'ala berikan satu keputusan dengan menyatakan at-talaqu marratan. Talak yang boleh rujuk, talak tu hanyalah 2 kali. Maksudnya talak tu hanya 2 kali. Maksudnya lepas daripada 2 kali tadi, fa imsakum ma'rufin aw tasrim bi ihsan. Maka sama ada pegang, jaga isteri dengan baik-baik, ataupun lepaskan dengan elok.
Dan Allah katakan walilakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Dan tak halal untuk kamu ambil sesuatu daripada apa yang kamu beri pada mereka. Mana mahar tu jangan kita ambil balik. Jadi kita sekat kan, dah saja susahkan supaya dibayar untuk diceraikan. Dan bahkan kita bincang itu bahawa para ulama bahaskan berkenaan dengan tebus talak ataupun khulu', mana wanita tu bayar balik apa yang dia terima ketika perkahwinan. Dua pendapat. Satu pendapat kata berlaku kalau ketika ada pertingkahan. Satu pendapat kata tak, dalam persetujuan saja. Okey. Jadi kita bincang tu dan kita baca hadis yang datang dengan lafaz-lafaz yang berbeza berkenaan dengan kisah salah seorang sahabat dahulu, di mana itu isteri kepada Thabit bin Qais bin Syammas. Isteri kepada Thabit bin Qais bin Syammas. Yang mana isteri tadi nama dia ada yang sebut kata nama dia apa? Nama dia Habibah binti Salul, ada kata binti Sahal. Kita kata tapi kisah dia berlaku pada dia. Yang mana isteri dia telah minta untuk dipisahkan daripada dia. Nabi SAW dan isteri dia, ada riwayat datang isteri dia duduk tunggu Nabi. Pagi-pagi lagi Nabi keluar tengok ada benda hitam. Dia apa Habibah tadi. Dia kata dengan Nabi, dia mengadulah semua sekali apa perbuatan suami dia. Kemudian sampai suami datang tu Nabi pun, ni isteri kau. Nabi cakaplah, kita bincang itu tentang lafaz yang datang. Lafaz ini. Kemudian datang lafaz di dalam Nabi SAW tanpa mengadukan apa-apa. Dia kata, aku taklah mengaibkan, aku tidak mencela pada sahabat kau berkenaan apa perangai atau agama dia. Tapi aku tak nak kufur dalam Islam, tak nak ingkar dalam Islam tapi ingkar, tak boleh. Dia tak nak. Jadi dia minta. Jadi Rasulullah SAW tanya pada dia, kau nak pulangkan balik tak apa yang dibagi pada kau? Dia kata apa? Dia kata ya. Maka Nabi kata pada Thabit bin Qais bin Syammas, ambil balik apa yang engkau bagi pada dia, ambil balik kebun tu dan juga ceraikan dia satu talak. Dan dalam riwayat lain datang dengan apa ada tambahan, Nabi kata jangan lebih. So itu yang tajuk kita bincang itu, hadis yang banyak datang berkenaan wanita ni tadi, dia tuntut dari suami dia untuk perpisahan tersebut. Dan kita kata hari ini kita akan bincangkan secara detail lah berkenaan dengan daripada hadis yang banyak tadi apa jadi, apa yang para ulama pendapat para ulama tentang tajuk ni. Telah bercanggahan para imam para imam ikutan. Ini bukan imam Syiah dia sebut imam ni, siapa yang diikut dia panggil imam. Imam macam Imam Syafi'i, Imam Ahmad, maksud dia gelaran tu diberikan kerana dia ikutan kepada orang lain. Ini yang bila sebut waja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami untuk orang bertakwa sebagai ikutan. Maksud dia pasal orang kalau yang bertakwa ikut kita, maksud dia benda baik lah yang kita buat. Kalau dia kata benda orang bertakwa lari daripada perbuatan kita, maksud dia kita buat benda tak senonoh lah. Jadi maksud dia bila orang tu berdoa waja'alna lil muttaqi, kan biasa orang baca kan doa ni, jadikanlah kami untuk orang bertakwa sebagai ikutan. Maksud dia jadikan perangai kami ni layak untuk jadi ikutan orang bertakwa. Tu maksud dia. Bukan maksud dia kita nak jadi ketua. Kalau semua jadi ketua, siapa jadi rakyat? Kan? Waja'alna, ada orang tanya, kalau semua jadi imam, siapa jadi makmum? Kan? Tahu tak? Waja'alna lil muttaqina imama, rabbana hab lana min azwajina. Ya wahai Tuhan, kurniakan kepada kami. Surah Al-Furqan. Ayat-ayat terakhir surah Furqan. Dia kata kan dia kata hablana min azwajina, kurniakan untuk kami dan juga pasangan-pasangan hidup kami, wa zurriyatina, dan zuriat kami, qurrata ayun, perkara yang membulatkan mata. Maksudnya benda yang mengejutkan kami, kebaikan yang menggembirakan kami, bukannya maksud bidadari. Taklah kan, dia faham qurrata ayun. Kemudian ujung tu waja'alna lil muttaqina imama, jadi kami untuk orang bertakwa sebagai ikutan. Ini maksud dia. Maksudnya bila orang bertakwa ikut tu, maksud dia orang tu adalah orang yang dia kata imam yang diikut oleh orang-orang yang tak bertakwa. Maksud dia amalan dia tak betul lah, tak elok lah. Dia kata ketepatan kat situ. Bukan jadi pemerintah. So gelaran imam-imam ni maksud dia orang yang diikutan tu. Maksud dia bukannya kita kaitkan keperangan kita macam orang Syiah lain. Syiah dia faham daripada imam tu mesti memerintah. Itu yang disebut Imam Ali, Imam sekian, Imam Ja'far. Disebut imam dia tu untuk kata orang tu mesti memerintah. Dalam Islam anda boleh menjadi siapa saja, tak semestinya jadi pemerintah. Syurga anda bukan datang dengan anda jadi pemerintah. Faham tak? Bukan maksudnya anda akan jadi pemerintah pula syurga ada. Tak jadi pemerintah, tak ada syurga. Mana ada? Kan? Kalau tu saya kata, kalau semua jadi imam, siapa jadi makmum? Sebelah tak ada orang, semua sebaris imam. Masalah kan?
Jadi kena faham betul Jadi para ulama bercakap, para imam imam diikuti, yang kita kata sebenarnya di zaman para kita limitkan kepada 4, sebenarnya bukan 4. Sebelum daripada Imam Abu Hanifah Nu'man, kemudian Malik bin Anas ataupun Muhammad ibn Isa Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, sebelum mereka sebenarnya ada lagi lain yang awal. Diorang ni kalau kita ikutkan Imam ataupun Abu Hanifah saja yang dikira sebagai tabi'in ataupun dekat sangat dengan tabi'in, akhir tabi'in. Pasal dia dijumpa dengan sahabat ataupun dia sezaman dengan para sahabat di Iraq dahulu, di Kufah. Tapi ada kata tak, dia kecil sangat ketika tu. Mungkin tak sempat belajar pun dengan macam Ibnu Mas'ud contohnya. Tapi orang kata dia lah hujung tabi'in. Lepas dia tu macam Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan sebagainya adalah tabi' tabi'in. Orang yang jumpa orang yang jumpa sahabat. Dia bukan sahabat, dia bukan jumpa sahabat, dia jumpa orang jumpa sahabat. Faham? Jadi orang jumpa sahabat tadi pun ada ikutan. Contoh macam Hasan Al-Basri, Sufyan Ats-Tsauri, Allah bin Barak, Fudail bin Iyad, Sufyan bin Uyainah. Ini nama-nama yang kita tak biasa kenal. Tapi diorang ni sebenarnya ikutan pada zaman mereka. Cuma pada zaman mereka dahulu diorang ni ikut, tetapi ialah anak murid dia malas nak sampaikan fatwa guru mereka. Kebetulan diorang ni hidup pada zaman di mana manusia masih lagi menumpukan perhatian kepada hadis-hadis Nabi SAW. Setiap kali kita baca sekian benda halal haram, so relate balik pada dalil. Adapun zaman yang berikutnya, daripada Abu Hanifah dan seterusnya, kebanyakan orang dia berpandukan kepada ada orang kata, ada ulama kata. Macam zaman kita sekarang lah, orang ni kata boleh, orang ni kata boleh. Macam yang baru ni ada orang soal saya, dia kata berkenaan dengan tajuk nak musafir, jamak semayang tu di rumah sendiri, dengan dalil bahawa Nabi pernah jamak di Madinah, bukan kerana hujan, bukan kerana musafir, bukan kerana ketakutan. Saya sebut masalah. Jadi dia kata dia nak flight pukul 8, so bertolak dari rumah. Boleh tak dia semayang maghrib dan isyak di rumah dia, kemudian baru dia pergi terbang? Saya kata Nabi tak nak buat kerja macam tu. Tak pernah Nabi jamak semayang kerana musafir dalam rumah. Jadi fatwa banyaklah kata bolehlah kerana tak ada pun. Nabi keluar dahulu daripada Korea. Nabi keluar dahulu, keluar daripada kawasan, ya. Dalam kawasan tidak. Jamak kerana hujan, hujanlah. Ni hujan ke tak? Kenapa? Nak musafir. Kerana musafir tadi kena syarat dia. Apa syarat dia? Antara syarat dia itu tadi, tidak dibuat dalam kawasan. Adapun kerana hujan tu memang kat kawasan kita, nak kena musafir buat apa? Dia kaitkan, dia relatekan tajuk ni. Bezakan. Anda kena musafir. Dan syarat musafir tadi kena adalah keluar kawasan dahulu. Keluar kawasan. Niat dia jadi dekat rumah. Jadi lah fatwa macam ni kita panggil fatwa yang kita kata kerana ada ulama kata boleh. Walaupun saya tengok yang keluar fatwa ni ustaz yang ikut sunnah, yang ikut hadis Nabi, tapi kerana ada ustaz kata boleh, ada ulama kata boleh. Jenuh. Kita kata Nabi buat tak? Tak. Sahabat Nabi buat tak? Tak. Atau kenapa buat? Ada ulama kata boleh. Ada seorang tabi'in kata, dikatakan seorang tabi'in buat atau tabi'in buat. Kita relate kepada awal dahulu. Yang kita lompat. Dan yang kedua, benda-benda ni tadi kita kata membuka ruang untuk fitnah yang besar. Kan kita kata bahkan perkara ni, kalau tuan-tuan beli ada buku diterbitkan oleh sekumpulan para ulama di tanah Arab yang cetak Quran, Majma' Malik Faisal Malik Abdul Aziz tu, dia cetak Quran kan. Dia orang keluarkan, terbitkan satu buku fiqh muyassar, fiqh ringkas, dia mengikut di bawah skop Quran dan Sunnah. Dia ambil fatwa yang jumhur para ulama, dia tak kena letak kat situ fatwa yang pelik-pelik. Antaranya bab ni lah, kena keluar kawasan. Datang orang kita, dak, kat rumah pun ada orang. Soalan Nabi buat? Tak. Tapi Nabi pernah jamak? Ya. Soalan, jadi tabi'i ke Nabi musafir kerap? Ada tak satu hadis yang Nabi buat kat rumah sebelum keluar? Tak ada. Dan jangan buat lah. Keluarlah kawasan. Kat RNR ada, stoplah kat RNR kejap. Tapi ada ustaz kata boleh. Ada yang pakai ustaz tu. Itu pasal jadi imam ni timbul bila manusia ni malas belajar. Mazhab tu timbul sebab manusia malas belajar. Malas belajar aja mazhab timbul. Tu sebab kenapa timbulnya mazhab ni sebab itu. Sebab dahulunya pada peringkat zaman tabi'in tu, diorang nukilkan dalil. Maksudnya kenapa buat? Nabi. Kenapa buat Nabi? So dengan sebab itu kita kata walaupun Hasan Al-Basri, Sufyan Ats-Tsauri,
Attab bin Rabah, yang lain nama saya sebut ni kan, macam Attab bin Rabah, dia ni adalah mufti Mekah. Mufti Mekah. Dia memberi fatwa. Maka ada para sahabat macam Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Musayyab, yang kita kata zaman para sahabat dahulu, dia orang bersama-sama. Sahabat kata, tanya orang ni, dia memang orang yang rujukan, bagus, orang yang elok, mana faham mereka betul. Bahkan ada setengah mereka ni yang macam Umar bin Khattab kata, kalau Nabi nampaklah budak ni, mesti Nabi sayang dia. Dia cakap macam tu sekali. Dan diorang ni menjadi ikutan selepas itu. Lepas para sahabat tak ada, diorang jadi tempat rujukan kepada orang yang jumpa dengan mereka. Dan mereka jadi ikutan. Cuma bezanya ketika mereka mengajarkan, dia tak ada stop kepada hanya dalil, hanya boleh tak boleh, tak. Yang sebab itu orang tak ada relate kepada nak jadikan macam mazhab Hasan Al-Basri ke, mazhab Sufyan Ats-Tsauri ke. Mazhab Ats-Tsauri. Saya bukan mazhab ni, saya mazhab Ats-Tsauri. Mazhab Basri. Tak ada. Walaupun diorang tu ikutan. Kenapa? Sebab pada zaman berkenaan masih lagi timbul apa? Dalil sebagai sandaran. Tapi lepas beberapa tahun, orang dah mula malas dan belajar bahasa Arab pun sikit-sikit, maka orang cuma nak tahu boleh tak boleh je. Boleh tak boleh. Dia tak nak tahu apa benda hukum asal perkara ni, tak. Dia tahu boleh tak boleh. Saya pernah kena ustaz, saya terang apa benda ni. Bila tanya saya soalan, saya kata hadis Nabi datang sekian-sekian. Dia kata, ustaz panjang sangat, boleh tak cakap boleh tak boleh je. Saya macam pandang muka dia, saya kata, nak tahu ke? Nak tahu, dengar dulu, saya kata. Pasal tak nak nanti kata ustaz ni kata sebab Ustaz Adli kata boleh, atau Ustaz Adli kata tak boleh. Pasal benda ni membuat mazhab adli. Tahu? Nak tahu mazhab keluar macam tu lah. Kerja dia orang malas belajar. Mak tak nak tahu dalil. Pasal sebenarnya ustaz itu hanyalah, atau guru itu hanyalah penyampai kita kepada Quran Sunnah. Kita mungkin tak baca semua Quran, tak baca seluruh Sunnah, tapi kita ada orang yang menunjuk kita di mana duduknya benda berkenaan. Itu tajuk sebenar. Datang mazhab macam-macam mazhab keluar. Ni kena jaga bang. Jadi imam, okey, mereka ni jadi apa, para imam. Setelah percanggahan para imam rahimahumullah, Allah SWT merahmati mereka, berkenaan bahawa adakah harus untuk si lelaki tadi mengambil tebusan daripada si isteri tersebut lebih daripada apa yang diberikan. Lebih daripada apa. Itu saya kata dalil itu datang banyak kan. Okey, dan bahkan para ulama kata macam Nabi suruh ceraikan. Ada bincang cerai dia ada rujuk balik tak? Jumhur mengatakan tak ada rujuk. Bahkan bila dia ceraikan dengan cara macam tu, kerana tebus talak tadi, tidak ada rujuk. Iddah tetap berjalan. Okey, 3 bulan atau 3 kali haid atau 3 kali suci tu tetap berjalan. Kalau dia dia mengandung sampai beranak, tak ada kahwin dengan orang lain dan sebagainya. Ya. Okey. Tetapi yang timbul adalah masalah apa? Masalah jumlah tadi. Jumlah. Jadi apa dikata cerai tetap berjalan, cuma tak ada rujuk saja. Sekarang ni bincang tentang jumlah. Jadi para ulama bercanggah pendapat, adakah dibolehkan untuk lelaki tadi menembus isteri tersebut dengan lebih daripada apa yang diberikan pada isteri tersebut. Telah berpendapat jumhur para ulama kepada dibolehkan perkara berkenaan, kerana umum firman Allah Ta'ala dalam ayat yang kita baca itu, fala junaha alaihima fi maftadat bih, maka tidak ada kesalahan ke atas mereka berdua dalam atau pada apa yang dia, wanita tadi, tebus dirinya dengan benda berkenaan. So maksud dia tadi anything, boleh sikit, boleh jadi banyak, boleh jadi benda lain pun, bukan benda yang sama. Contoh kalau orang tu bagi duit, soalan dia kena bagi duit ke benda lain, tajuk dia. Dalam riwayat Ibnu Jarir At-Tabari dan diriwayatkan daripada ramai daripada Kasir bin Maula Samurah, Samurah bin Jundub, mana daripada Ibnu Jarir telah meriwayatkan daripada Kasir, hamba kepada Samurah bin Jundub, bahawa Umar bin Khattab anhu telah datang kepada dibawakan kepada dia dengan seorang wanita yang nusyuz, yang ingkar pada suami dia. Lalu dia kata Nabi SAW suruh dia, lalu Umar, ketika mana benda berlaku, Umar pun suruh dia pergi kepada pergi ke rumah kasir. Jata faqalat ma wajadtu rahatan mundu kuntu indahu illa hadhihi laila allati habastani. Okey. Mana wanita ni datang, dia datang bila Umar maksud dia wanita ni tak nak taat pada suami dia. Kemudian bila dibawa pada Umar letak dia kat satu rumah
kurung lah, tahan dekat situ, jangan bagi balik ke rumah. Lalu lepas daripada tu sehari dijaga, ditahan kat situ sebelum dia tanya soal siasat dan sebagainya. Kemudian Umar pun besoknya tanya dia. Umar kata, kaifa wajati, macam mana, apa kau rasa lepas dikurung, tak diberikan. Dia kata apa? Lepas tu perempuan kata apa? Tidak aku dapati sebarang kerehatan semenjak aku di sisi suami ni tadi, melainkan pada malam-malam yang kau kurung aku ni. Di senang kau kurung aku ni kan, inilah malam-malam aku rehat. Sebelum ni aku tak dapat rehat pun, dia kata. Mana suami aku ni, mana maksud dia, Umar kurung dia, tahan dia untuk bagi peringatan ataupun takutkan dia kan berkenaan dengan perkara-perkara tersebut. Dia pula kata, tak pernah aku dapat rehat tenang kecuali kan sejak aku kahwin ini, melainkan setelah kau kurung aku beberapa malam ni, inilah malam yang aku dapat rehat tenang sangat, dia kata. Dia kata yang tu. Lalu Umar kata pada suami tadi, okey, Umar kata dengan dia, kurung dia, lepaskan dia, tanggalkan perempuan ni daripada perkahwinan ni, sekalipun daripada dengan bayaran daripada dia, daripada emas dia sendiri. Ini kata Umar, maksud dia bayar dengan apa sajalah, lepaskan. Umar suruh dilepaskan. Ini kita kata ambil pendapat bahawa benda tu ada berlaku pertelingkahan dahulu, kemudian dia jadi macam ni, maka hakim tengok keadaan. Kalau keadaan macam tu, sekali macam tu bini cakap, dan apa lagi tinggal kalau dia tiap-tiap hari. Kita ada nasihat, dia kata pada isteri tersebut, awak kena sekian syurga di bawah kaki suami, jangan buat hadis buat palsu. Tak ada tak ada hadis. Jadi memang betul suami tadi memegang benda tersebut, tapi kalau anda kata tak boleh timbul ketaatan dan sebagainya, maka tak boleh. Kena kita panggil benda berkenaan. Nabi sendiri pernah nasihatkan Zainab binti Jahshin, sepupu dia sendiri, yang dikahwinkan dengan Zaid bin Harithah. Kemudian ialah seorang daripada keturunan mulia Nobel, seorang lagi dari bukan keturunan tak Nobel, pernah jadi hamba, pernah dijual. Banyak orang salah faham, dia kata Zaid bin Harithah ni kulit hitam, salah. Dia kulit dia putih. Dia Arab merdeka sebenarnya, tapi keluarga dia telah dicuri sejak kecil, dibawa lari. Bahkan ketika mana dalam zaman Rasulullah SAW hidup tu, pernah sekali keluarga dia datang nak minta dia balik. Nabi izinkan, ambil lah. Tapi ketika tu dia kata tak nak tinggal dengan Rasulullah SAW, Zaid bin Harithah. Jadi dia asalnya adalah hamba kepada Khadijah, dan Khadijah serah pada Nabi SAW untuk jadikan anak angkat. Jadi kisahnya, jadi bila dikahwinkan dia ni dengan Zainab binti Jahsh, di situ ada lah, di sini para ulama nyatakan berkenaan masalah kahwin ni ada tak sekufu kan. Jadi itu manusia sama je, semua daripada Adam dari tanah. Jadi semua orang tak sepatutnya ada rasa masalah untuk siapa kahwin siapa. Tapi para ulama sibuk bincangkan berkenaan dengan tajuk sekufu, kafaah dipanggil, kelayakan untuk berkahwin, untuk A kahwin B, B kahwin C dan sebagainya lah. Kenapa nak dibincangkan? Saya tanya dengan guru saya sendiri, saya kata kenapa nak dibincangkan benda ni, sedangkan kita ni semua manusia, dan sepatutnya semua manusia ni sama saja, tak ada beza. Warna kulit dan sebagainya beza je lah, tapi dari segi masalah kedudukan, tak ada siapa boleh kata dia lebih tinggi dari orang lain. Dan kenapa nak dibincangkan oleh para ulama tentang tajuk kelayakan berkahwin ni, mesti bincangkan setaranya lelaki tadi dengan perempuan tadi. Jadi bila cakap itu, saya kata itu, dia kata para ulama bahaskan tajuk ni sebab untuk memastikan atau cuba memastikan kejayaan perkahwinan tersebut. Sebab bila seorang mulia, seorang hina, seorang kaya gila, seorang miskin gila, dulu gila kan, okey. Jadi kalau kaya saja tak apa, kaya gila, okey. Dan saya tak pernah angkat sudu pun tak pernah angkat, mulut-mulut je. Tak kira faham benda ni kan. Ada orang macam tu sekali dimanjakan dan sebagainya. Dia kecil, tak pernah sakit, tak pernah demam, tak pernah kena panas, tak pernah sesak dan jam, tak pernah sekian, tak pernah kena cari duit sendiri. Tapi dia boleh kahwin dengan orang itu sekian. Kadang-kadang benda tu akan timbul lah, betul lah. Ketika syaitan datang, hiaskan keadaan, memanglah semuanya indah. Kan, kentut pun tak bau. Ada bau tak? Air kentut? Tak ada. Mana ada? Kan? Tak ada bau pun. Benda semuanya wangi, semua cantik. Lepas halal saja, syaitan lari. Maka nampak lari sebenar. Lah, sengit rupanya muka dia. Lah, dia start lepas kahwin. Sebelum kahwin tak ada komplain. Tak ada komplain apa. Semua okey. Lepas kahwin start. Jadi dalam konsep tadi, kadang-kadang bila lepas perkahwinan ni akan timbul, dia kata kadang-kadang kata-kata daripada si suami pada isteri
atau isteri pada suami yang mungkin akan menyakiti hati salah seorang pihak tadi, yang takkan boleh ubat dah. Dia ada benda, kita kata jaga mulut ni lagi dahsyat daripada benda lain. Pasal mulut kita ni bila lafazkan benda yang kita cakap tadi, dia akan jadi luka yang takkan boleh ubat. Setiap kali pandang muka teringat kata-kata tu. Setiap kali pandang muka teringat kata-kata. Dan benda ni masalah, dan biasanya akan keluar bila orang tu bergaduh, suami isteri. Kalau orang kata kes lah, seorang kaya gila, seorang miskin gila ke dan sebagainya, atau seorang tu di-adapt, dia akan keluar ayat-ayat yang tak sepatut keluar. Yang bahkan kita kata benda tadi macam tu, macam orang tu kata, you I kutip, you sebenarnya sekian, you kerja dengan bapa I, contohnya kan. Ayat tu keluar, habis. Tak ada dah. Dia benda tu yang kita kata boleh berlaku. Maka kadang-kadang tu zaman sekarang ni macam kegagalan perkahwinan banyak, antara penyumbang dia adalah benda tadi. Macam kadang lelaki tu inferior complex, kan, rasa macam rendah diri, kan, bini kaya dia tak ada duit, mula lembek kan, takut. Dia kata angkat, dia kena ni. Jadi masalah kat situ. Dan banyak jadi kes yang orang jumpa pun tanya, kes banyak macam ni, isteri berkejaya dengan apa, dengan tinggi dan sebagainya, lelaki itu kurang. Dan startlah bila benda tak bayar pun bil, tak sekian gitu sebagainya, tak nampak benda berkenaan sebagai ini. Jadi boleh menjadikan gagalnya perkahwinan tadi sebelum masanya. Itu tajuk kenapa dibahaskan. Pasal macam Zainab binti Jahsh, dia kahwin dengan Zaid bin Harithah, walaupun dia hati dia tak suka, tapi kerana Rasulullah SAW arahkan, dia ikut. Tapi lepas kahwin pun tak boleh nak pujuk hati dia untuk taat juga. Memang dia taat perintah Allah Ta'ala, dia kahwin. Tapi ketika Allah Ta'ala pula ada aturan dia untuk jadikan kisah ni tadi supaya nak batalkan kedudukan anak angkat macam anak betul. Allah Ta'ala ada aturan sendiri. Ini aturan Allah Ta'ala. Mana jadi kisah tadi, maka terbatallah, hilanglah daripada persepsi orang masyarakat tentang anak angkat punya isteri, anak angkat punya anak dan sebagainya. Anak angkat itu sendiri, hilanglah satu gambaran dalam kepala masyarakat boleh tak boleh kahwin. Mana anak angkat macam anak betul. Once kita dah mengaku orang tu anak kita, dan semua keturunan dia adalah anak kita. Dia nampak macam tu. So nak batalkan, kalau suruh orang lain buat, mungkin akan keluar lagi, tapi Nabi yang buat. Orang suruh Nabi yang kahwin ni kan. Ini kalau tuan-tuan nak buka, tengok dalam surah Al-Ahzab ada datang kisah ni tadi. Jadi bila kita tengok, memang dia tak boleh nak taat dah dengan suami dia. Walaupun berkali sekali tu datang kan, Nabi suruh dia, amsik alaika zauja, pergi, tahan isteri kau, jangan lepaskan. Wattaqillah, maknanya takut engkau kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala, Nabi SAW suruh dia supaya teruskan perkahwinan tadi. Tapi di akhirnya tak boleh, dan berlakulah perceraian. Memang kita kata benda tak boleh lari dah. Yang bila kita kata kadang-kadang Nobel tinggi sangat, itu salah juga kan. Memang kita tak salahkan, itu adalah sifat tabi'i manusia. Dan memang sebenarnya dia sendiri menyangka ketika Nabi minang tu untuk diri Nabi. Dia sangka macam tu, tiba-tiba bukan. Maka ketika itulah dia ada sikit rasa, dia cakap. Dan apa, tapi dalam masa yang sama benda tu bukanlah kesalahan. Sebab suka tak suka tadi itu benda berkenaan yang jiwa, bukan kita terpaksa. So bila dia tak suka kahwin dengan Zaid bin Harithah, walaupun Zaid bin Harithah ni adalah orang kesayangan Nabi SAW, tapi bila dia bukan Nabi dan masih lagi dalam diri dia ada perasaan tak nak, dan Nabi izinkan perceraian itu berlaku, dan Allah Ta'ala jadikan sebab itulah untuk dia dikahwini Rasulullah SAW, bagi membatalkan tajuk anak angkat ni macam anak betul. Isteri anak angkat haram. Ya. Dia kaitkan dengan Rasulullah dengan Khadijah. Contoh? Tak sekufu. Okey, tentang Khadijah dengan Rasulullah SAW, dua-dua Nobel. Masalah harta saja. Dari segi masalah bangsawan, bangsawan. Keluarga Rasulullah SAW memegang. Khadijah punya keluarga tak pegang berkenaan dengan minum haji, orang-orang yang menunaikan haji. Sekatul haji adalah benda yang dalam Bani Hashim. Kan, benda tu dipegang oleh keluarga Rasulullah SAW. Abdul Muttalib kan, Datuk Nabi pegang benda tersebut. So, jadi benda ni memainkan peranan tentang kemuliaan Nabi SAW. Walaupun duit tak ada, tapi dia mulia. Macam Abu Talib. Abu Talib kan, dia bukan seorang kaya. Ali bin Abi Talib, Ali dibela oleh Rasulullah SAW dalam rumah Rasulullah SAW kerana bapa dia miskin. Bahkan seorang lagi dia ambil, Ja'far dibela oleh Hamzah. Mereka ambil anak Abu Talib sebab Abu Talib miskin. Tak, Ali sendiri pun lepas tu kahwin pun miskin juga. Tapi mulia, status ada, harta tak ada. Pada segi keturunan tadi mulia.
Tu beza dia. Pasal kita Nabi dengan Khadijah tak ada timbul masalah tu duit, tapi harta. Tapi bagi Nabi SAW bukanlah seorang yang dia monopol. Dia orang yang keturunan mulia. Keturunan dia mulia. Mungkin harta tidak ada, tapi keturunan dia mulia. Tu ada beza, kena faham sikit. Pasal kalau kata harta saja, kadang-kadang orang tu ada harta tapi hina, ada juga. Kan ada harta tapi keturunan hina. Ada. Ini tak ada harta tapi keturunan yang mulia. So boleh tampal kat situ. Kekuatan dia ada. Ada kekuatan kat situ. Ada weight lah. Tengok tu memang orang ada nilai. Berbeza dengan keadaan macam tadi Zaid bin Harisah. Dia adalah tawanan ataupun dia hamba. Asalnya diberikan. So nampak lain sikit. Walaupun dia hamba Rasulullah asalnya, atau jadi anak angkat Rasulullah. Lepas tu masih lagi di mata orang ramai tak sama seperti anak betul. Tak sama kedudukan dengan bangsa biasa. So jadi bila keadaan tersebut berlaku, macam kisahnya lah, yang wanita ni tadi, Umar kurung dia. Kemudian pasal dia hantar kepada Umar kerana dia ni nusyus. Dia tak dengan cakap suami sebagainya. Tak lain suami. Tapi bila kena kurung, Umar tanya dengan dia, macam mana kau dapat, apa perasaan kau sekarang? Apa kau rasakan? Dia kata apa? Aku tak pernah, kan? Dia kata aku tak pernah dapati kerehatan semenjak aku berada di sisi dia, kecuali pada malam-malam ni yang kau kurung aku. Kau kurung aku, inilah malam-malam aku rasa seronok, kan? Rasa rehat sikit, tenang. Ini yang kita tak boleh paksa. Jangan kita tunggu sekian, kau kena sekian, tak boleh. Maksud dia pasal macam mana seorang lelaki ada perasaan, perempuan ada perasaan juga. Tak boleh kita kata perempuan tadi tak boleh, kau tak ada pilihan, kau kena juga. Dah. Jangan salah faham. Yang sebab itu bila Umar dengar kata-kata wanita tadi, Umar kata apa? Umar kata, ikhlas, lepaskanlah. Khuluklah perempuan ni, isteri kau ni. Walau min qurtiha, walau sekalipun dengan daripada benda apa saja. Mana dia kata benda berkenaan disuruh oleh Umar, lepaskan. Supaya lepaskan tadi. Dan diriwayatkan dia oleh Abdul Razak seperti seumpama itu. Dan ditambah dalam Abdul Razak As-San'ani punya riwayat, dia kata lalu dia kurung wanita tadi 3 hari. Habah Sahar dia kurung wanita tadi selama 3 hari. Dan lepas tu baru ditanya wanita berkenaan. Cuma dalam riwayat Ibn Jarir tak sebut berapa hari dikurung wanita tersebut. Dia adukan pada pemerintah, dan pemerintah ambil jalan untuk tengok wanita ni apa kisah sebenar. Jadi bila cek balik, wanita dia kata aku tak pernah lihat. Jadi begitu kalau kita pulang balik, suruh orang berdamai, tak ada berdamai dah. Faham tak? Tak ada macam kena sekian kan, kecuali suami tu buat satu tindakan menyelamatkan perempuan jatuh gaung sebagainya, mungkinlah. Nak jatuh gaung, suami tu yang selamatkan. Mungkin kat situ ada rasa appreciation dan mungkin menghilangkan perasaan tersebut. Tapi kena buat adegan jatuh gaung dululah. Faham tak? Ini pasal benda kena besar gila. Barulah orang tu akan ada, kan, manusia di mata seorang tu besar atau kecil berdasar pada jasa seorang tu pada dia. Faham tak? Jadi kadang-kadang nak kena buat satu benda yang dahsyat sungguh baru boleh perempuan tu hilang rasa macam tu. Ni tengok pun tak nak duduk sekali dan sebagainya, nak buat macam mana? Takkan nak paksa? Tak boleh paksa. Pasal kalau terus paksa juga, dia akan sakit jiwa. Kan silap dia ambil pisau tikam perut lelaki tadi macam mana? Ni kes. Betul, kena faham. Ini benda betul, benda benar. Okey. Dan dalam Bukhari berkata telah membenarkan Osman. Okey? Osman telah membenarkan khuluk dengan tanpa benda kepada wanita berkenaan. Khuluk ni boleh dibuat tanpa perkara tersebut. Lepaskan tanpa sebarang bayaran sebagainya. Okey. Terangkan Abdul Rabi' binti Muawaz bin Afra. Beliau berkata, dahulunya aku ada suami yang memperkecilkan kepadaku kebaikan. Okey? Mana bila yuqillu alayya al-khaira idza hadarani. Bila datang pada aku ni kebaikan ni sikit sangat. Dan bila dia tak ada, langsung tak ada kebaikan aku dapat. Mereka dia jumpa aku tak ada benda, tak ada puji, tak ada sekian, tak ada kebaikan, tak ada. Bahkan bagi makan pun mungkin sikit, tak ada, dia kata. Jadi dia cakap itu. Jadi Jadi dia kata satu hari berlaku daripadaku satu benda lah, aku tersilap, dia kata satu hari. Okey. Lalu berkata bila dia ni dia cakap, wanita ni cakap pada lelaki berkenaan, suami dia, Rabi' binti Muawaz bin Afra, dia kata apa pada suami dia? Dia kata akhtali minka bikulli syai'in amlikuhu. Aku lepaskan diri aku daripada engkau, aku nak khuluk diri aku daripada engkau dengan semua benda yang aku miliki. Everything I own, aku lepaskan diri aku daripada engkau. Marah sangat hari tu, agaknya dia terlepas, tercakap,
Dia cakap, dia kata, apa aku miliki aku bagi semua sekali, lepaskan aku. Everything dia ada. Lelaki tu kata, na'am. Ya. Fafa'al tu, aku pun buat lah, bagi. Lalu ketika bila dia buat macam tu, bapa saudara dia, Muaz bin Afra, telah mengadukan perkara tersebut kepada Osman. Kan dia bapa saudara dia, kan nampak apa hal pula ambil semua sekali kan. Jadi bapa saudara dia jumpa Osman, kita tu khalifah lah, tu supaya selesaikan masalah ni. Macam mana dia boleh ambil semua sekali, sedangkan mungkin dia mungkin macam kita lah, akad nikah RM300. Lepas tu nak minta cerai, ambil semua sekali harta. Dia masalah lah kan. Dia pasal, sebab kenapa kadang-kadang memang perempuan ada cara dia, lelaki pun ada perangai tak senonoh juga, yang dia cari keuntungan daripada perkahwinan. Kalau dia kata berlaku perceraian, nakkan harta isteri tersebut dengan cara macam tu. Kan punya menyampah yang isteri sampai terkeluarlah ayat tadi. Ambil, tak kisah. Janji lepas, tak nak tengok muka dah, dia kata. Itu benda boleh berlaku. Jadi bila Muaz bin Afra, bapa saudara kepada wanita tersebut, mengadukan kepada Osman bin Affan, beliau telah membolehkan membolehkan khuluk berkenaan, dan dia merintahkan untuk ambil apa sekecil-kecil benda yang sampai tali ikat rambut pun ambil. Mana yang sanggul punya tu ambil semua sekali. Okey. Ataupun apa yang selain apa yang kecil daripada tu, sekecil-kecil benda sampai semua benda ambil semua sekali. So ini yang dikatakan maksud yang disebut masukkan ini adalah dibolehkan oleh Osman untuk dia ambil daripada wanita tersebut semua apa di tangan dia, tak kira kecil atau besar. Sampaikan sanggul, pin rambut pun, pin rambut tu nak, mata nak, pakai cincin, jam tahulah kan, kongsang, mana perempuan tu, ayat ni, semua sekali, hatta cucuk rambut pun dia ambil. Jadi Osman bin Affan dalam kisah Umar tadi dan kisah Osman ni, dia membolehkan untuk berlakunya khuluk tadi lebih daripada apa kadar yang dia keluarkan ketika perkahwinan. Mahar bagi banyak sekian, ketika nak ni dia ambil semua sekali. Masalah gila kan. Jadi kita kata jadi dikatakan ni. Okey. Dan ini menunjukkan bahawa boleh untuk dia mengambil daripadanya semua benda di tangan dia, kecil dan besar. Dan bahkan dalam satu riwayat lain kata dia cuma tinggalkan apa tau? Kan ikatan sanggul tu je. Yang tu je yang dibiarkan. Yang lain semua dia ambil. Kecuali lah tudung kepala dia tu, yang lain semua ambil. Semua sekali. Okey, dikatakan okey, dan inilah pendapat yang dinyatakan oleh Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Mujahid dan lain-lain. Dan inilah mazhab Malik bin Anas, Laits bin Sa'ad dan juga Asy-Syafi'i serta Abu Thawr, dan pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Ini pendapat yang pertama. Pasal berasal hadis kita baca itu panjang kan. Ada satu riwayat Nabi kata jangan ambil lebih kan. Tapi kat sini ada tengok macam dari segi tu ada yang kata tak ada benda pasal berdasar Al-Quran. Memang, dan bahkan kerana hadis tu dipercanggah kesahihan dia, maka ayat Quran tu datang dan tidak ada kesalahan untuk mereka berdua berkenaan apa yang dia wanita tadi tebus dengannya diri dia. Lebih banyak pun tak ada masalah. Dia kata inilah. Okey, itu pendapat pertama. Berkata pula pendapat orang yang mendampingi Abu Hanifah, anak murid Abu Hanifah rahimahullah, sekiranya pemudaratan itu, mana sifat orang kata memudaratkan itu datang daripada arah dia, mana suami itu baik gila, tak ada masalah sebagainya, tapi yang memudaratkan tu dia yang cucuk laki dia, cucuk sekian kan, saja letak pasir lah, tak sekian. Suami dia yang dia menyampang suami tu, tapi yang mudaratkan perkahwinan tadi dia yang buat benda yang menyebabkan suami dia yang terkena. Maka dibolehkan untuk lelaki tadi ambil daripada dia apa yang diberikan. Maksud dia dia pemudaratan itu datang daripada wanita tadi, maka boleh. Pasal kalau kita tengok kemudaratan daripada pihak lelaki, maksudnya lelaki tadi tak berikan sekian nafkah sebagainya. Okey, dalam konteks tersebut lelaki lah punya perangai. Tapi ada peringkat tentu yang isteri lelaki tu baik, isteri tu masalah. Contoh macam dia tengok tak inilah, dia actually keinginan dia tinggi sangat dan sebagainya, dia mudaratkan suami tadi. Dengan cara dia yang bercakap, bukan dia kata sekian pada suami tadi, suami tu diam je, tak cakap apa. Jadi kalau ketika macam ni, Abu Hanifah pula kata, dia kata boleh untuk lelaki tadi ambil daripada dia apa yang di tangannya, boleh ambil, dia kata apa dia berikan.
apa yang diberikan oleh wanita tadi. Tapi Abu Hanifah punya pendapat bukan macam yang jumhur. Itu dia kata apa? Tak boleh lebih. Tak boleh lebih. Okey? Okey? Kalau dia kata dia minta lebih, minta lebih, maka benda tu dia hanya boleh dibolehkan kalau dia kata ketika penghakiman lah. Penghakiman. Kalau dalam penghakiman kata dan sebagainya, tak apa. Kalau dia kata dia sengaja nak ambil lebih, tak boleh. Dan kalau sekiranya pemudaratan itu datang di pihak si suami, maksud dia dia yang menyebabkan isteri tadi termudarat, dia yang sakitkan, dia pukul dan sebagainya, maka tak boleh untuk diambil sesuatu pun daripada isteri tersebut. Okey? Dia kata dan fa in akhadha jaza fil qada. Okey, jaza fil qada mana kalau dia kata mahkamah nak benarkan juga, itu kembali pada penghakiman. Tapi bagi saya sini, kalau ikutkan pendapat yang kedua ni, pendapat Abu Hanifah tadi lebih praktikal lah dari masalah khuluk ni sebenarnya. Pasal dia letakkan khuluk ini, perempuan tu nak tebus diri dia hanya ketika mana suami itu tadi tidak memudaratkan dia yang nak tinggalkan suami tersebut. Adapun kalau sekiranya suami tadi pukul dia, kan, seksa dia, tak bagi makan sebagainya, tidak timbul khuluk. Bahkan macam mahkamah akan suruh nasihat suami itu berhenti, kalau tidak mahkamah akan pisahkan. Dan tak boleh suami dia kata, dia dah pukul-pukul, lepas tu dia kata apa? Nak cerai dia, you kena bayar sekian banyak. Tak boleh. Itu yang layaknya lah, kerana pemudaratan tu datang dari siapa? Siapa yang memudaratkan perkahwinan tadi? Siapa yang memudaratkan siapa? Saya kita jangan cakap suami je. Memang isteri pun kadang ada juga yang jenis boleh memudaratkan suami. Tahu Dia kan tak tahu? Memudaratkan suami. Maksud dengan contoh, memburukkan. Jadi ada suami yang diam, tapi bini tu yang cerita pada orang suami tak elok. Jumpa orang sekian, suami saya ni kan. Dia suami tu diam, saya cakap pun bini dia bangang. Tapi yang isteri tadi akan cakap lah suami dia bodoh lah, tak pandai lah, tak sekian dah. Dalam konteks ini pemudaratan pada suami tadi. Dan dalam keadaan macam ni kita kata, yang kita kata suami tadi tidak tindakan pada pemudaratan isteri, tak pukul, tak apa, tak sekian. Tapi memang konteks tadi yang tak nak layan, dia. Yang tak nak ni, kunci pintu tak bagi suami masuk, dia. Jadi suami ni tadi dia sabarlah. Sabar pasal Nabi kata orang terbaik di kalangan kamu adalah orang terbaik kepada keluarga dia sendiri. So suami tu try so hard. Ini konteks yang suami kena zalim. Faham tak? Jadi isteri tadi kerana konteks tadi memang lelaki tu boleh ambil apa yang ditebus oleh isteri tadi dengan diri. Tapi kerana kata suami itu tadi yang mudaratkan isteri dia, pukul, kan, herdik, marah dan sebagainya, kemudian kunci pintu tak bagi bini masuk rumah, tinggalkan bini berjalan, pergi balik sendiri. Dia balik. Bila dalam keadaan macam ni, tak timbul masalah khuluk ni dengan pembayaran. Mana kalau dia kata nak dibuat dalam bentuk pembayaran kan, tak sepatut berlaku. Bahkan mahkamah boleh ambil kes dekat situ untuk pisahkan suami isteri tadi dengan hanya pendakwaan isteri tersebut, yang mengatakan suami dia tadi tahun sekian, tanya betul ke tidak, dia kata betul, dan cukup macam pukul ke dan sebagainya kan, cukup segala bukti dan sebagainya. Kalau suami tu kata tak nak cerai sekalipun, mahkamah boleh ceraikan. Cerai fasakh dipanggil. Fasakh. Okey, taklid tu maksud dia suami tersebut something. Kalau anda jadi sekian-sekian, awak tercerai. Kalau bulan mengambang, awak tercerai. Kalau bulan gelap, awak tercerai. Kalau Arsenal kalah, awak tercerai. Dia cakap macam tu. Ini ada yang salah faham, benda ni jalan. Itu dia kata 3 perkara. Sungguh dia sungguh, gurau dia sungguh. Nikah, cerai, dan juga rujuk. Nanti nikah, cerai itu pembebasan hamba. Tak ada patah balik. Tu lafaz macam tu. Itu panggil taklid. Adapun khuluk ni adalah yang kita bahaskan sekarang, pasal ayat ni kata tak mengapa untuk, pasal diharamkan lelaki tu ambil. Dia nak cerai bini kan, haram dia menyempitkan isteri tadi untuk dia ambil balik apa yang dia bagi dulu. Kan masalah tak? Dia pegang isteri tadi tak nak cerai kan, tapi dia seksa supaya isteri tadi lafazkan macam tadi lah. Minta apa yang Rabi' binti Afrad tadi, ambil lah semua benda, semua kat tangan aku ambil lah, ceraikan aku, dia kata. Yang perempuan biasa terlafaz macam tu. Kan, mudah sangat lafaz minta cerai kan. Kalau dia kata cerai bagi perempuan, lama dah kena cerai lelaki beberapa kali. Tak pergi pasar raya, tak ucap selamat hari lahir, tak telefon balik office ke dan sebagainya, tak sekian, semua kena. Habis lelaki tu berkali-kali kena cerai. Edah tak tahu berapa kali edah. Minta jangan cakap, ni biasa. Ni orang perempuan ni mengaku.
Kan? Rasa tengok lelaki tu baik, baru balik daripada bawa jalan-jalan. Masih lagi tak baik. Kita tak pernah buat baik pada I. Padahal baru semalam balik daripada bawa melancong. Masalah tu. Ni cerita betul. Tak tahulah orang tempat lain kot, bukan sini. Tapi cerita benar, kisah benar. Dia mudah sangat. Kalau lelaki tu yang lelaki yang mulut cepat pun ada. Yang mulut dia pantang sikit kan ugut bini dengan cerai. Ada. Takkan tak ada. Memang ada lelaki yang tu. Tapi kebanyakan lelaki dia diam. Nabi bantal tutup kepala. Tutup kepala. Kalau tak nanti dia baling barang kena kepala. Kan? Kalau bini baling kan sepak dan sebagainya kan, dia tutup kepala. Cover kepala. Bahagian badan lain tak apa. Okay. Kalau kepala kena masalah. Saya kata macam kahwin tu sungguh tu dia jok. Jok je. Macam saya ada anak perempuan. Macam saya ada perempuan. Saya tak ada anak perempuan. Kadang saya ada perempuan. Saya jumpa. Saya kahwin kawan dengan anak saya. Ni semua saksi kan? Dia kata saya terima. Sah. Cuma mahar macam mana? Mahar tengok. Kalau kata setempat sekarang mahar berapa? Katakan ada 6,000 dan sebagainya. Saya bagi 6,000. Anak tu terima dia. Jangan gurau. Don't ever jokes around dengan benda tersebut. Lafaz saja orang tu kata saya terima, habis. Jadi anak dia. Dia kata tak nak ah. Tak nak tak dia. Terima kasih sajalah. Dia anak tak cun kan. Terima kasih lah ustaz. Susah aja. Gurau ni tadi itu untuk bapak-bapak je kan, lelaki je. Tak, yang memegang bukan maksud dia yang memegang. Yang memegang memang lelaki lah, wali lah. Ya saya. Wali kalau dalam cerai tadi bukan. Dalam cerai itu lelaki itu sendiri. Tak macam ni. Untuk dengar. Yang dimaksudkan dengan tu bukan bapa. Maksud dia siapa yang memegang wali tadi. Wali. Apa wali yang tadi dipegang dan jadi. Jalan yang tersebut. Kalau lelaki dia cakap darah yang perempuan tu tak pakai lah tak? Tak jadi. Dia tak jadi. Dia sungguh nak kahwin dengan I. Kita dah kahwin dah tu kan, kita berjanji kahwin I. Tak jadi. Bukan. Itu bukan dikira. Itu tak dikira. Jangan buat ngarut. Ini pula perjanjian di bawah pokok. Pokok kemboja ke. Kan? Itu tak ada ngarut. Faham tak? Jadi konsep dia memang nak fahamkan sekarang yang betul-betul macam yang disebut Abu Hanifah tadi. Pemudaratan daripada isteri tersebut. Isteri itu yang memudaratkan suami. Memang ada jadi kes macam ni. Isteri tu kan kadang-kadang dia ni kan garang over kan, tapi suami tu macam baik je kan, diam je. Bukan masalah kena guna-guna, tapi lelaki tu jadi memang dia tak sakit-sakit dengan bini dia. Letak benda lain, limau pada lempang. Dengan ini dia tak apalah. Kata bini tu mudaratkan, kunci pintu, tak nak sekian, tak nak taat, mengenusur tak layan suami dan sebagainya. Di situ timbul tajuk. Kalau pemudaratan macam tu, dan kalau bini tu nak tebus diri, lelaki tu ambil. Jangan kata yang memudaratkan tu adalah si suami tadi. Maka tak sepatutnya dia ambil. Itu yang orang kata wala yahillahu wala yahillakum. Nak halal untuk kamu an ta'khudhu, untuk kamu ambil mimma adatumuhunna syai'a, daripada apa kamu beri pada mereka sesuatu pun. Jangan ambil. Maksud tak halal sebab apa? Sebab bila orang tu buat pasal sebut talak tu 2 kali, pasal nak relate balik pada asal apa tajuk dia. Dahulunya mereka gunakan talak dan cerai, talak ni dan iddah tadi untuk memudaratkan wanita tadi, supaya tak boleh kahwin dengan orang lain. Sebab itu sempitkan hidup dia, supaya akhirnya dia kata mestilah fed up sangat, dia pun cakap awak ceraikan saya, berapa awak nak. Cakap macam tu je. Dan lelaki tersebut memang macam Osman kata sah lah. Apa dia minta, apa yang perempuan tu tawarkan, lelaki tu ambil dan sah. Dia tak dipaksa. Itu yang asas dia. Pasal kita kata bila dia cakap macam tu saja, macam Osman terima, ambil semua benda kecuali mengikat rambut je. Kan pin rambut je kita kata. Kalau kita sebutlah pin rambut, bayangkan pin rambut saja yang dibenarkan, yang simpan. Lain dia tu semua ambil. Semua sekali ambil. Bila dia cakap macam tu, apa di tangan aku semua kali minit engkau, ceraikan aku. Dia cakap macam tu. Terus lelaki tu kata, ya aku terima. Jalanlah. Jadi konsep ni kalau yang macam Abu Hanifah sebut tadi, kenalah dengan konteks yang dimaksudkan. Bila suami tu sempitkan bini dia, susahkan bini dia, ketika itu haram dia ambil satu benda pun daripada isteri tersebut sebenarnya. Pasal matlamat dia nak bercerai, mungkin sempitkan supaya bini tu bayar balik, dan dengan itu dia dapat bini lain. Dapat modal untuk kahwin lain. Modal kahwin lain kan. Pasal modal dia kebun tu. Contohnya kebun kan. Jadi contohnya lah, kalau dia kata bini tu yang buat benda menyebabkan suami tu mudarat sebagainya, maka kat situ tak dia kata memang tak apa. Kalau suami tu sempitkan, maka tak sepatut dia ambil. Dan berkata Imam Ahmad dan Abu Ubaid serta Ishaq,
tidak harus untuk diambil lebih daripada apa yang diberikan. Dan ini adalah pendapat Sa'id bin Musayyab, Atha bin Rabah, Az-Zuhri. Ni saya sebut nama ni. Nama saya sebut ni adalah imam. Imam-imam pada zaman tabi'in. Ikutan pada orang ramai pada zaman tabi'in dahulu. Fatwa mereka dipakai. Tapi lah macam saya kata, kerana zaman tersebut banyak orang masih lagi faham dalil dan sebagainya, maka tidak menjadi ikutan tadi sampai taksub. Sampai kata tak ada mazhab betul kecuali mazhab sekian-sekian. Macam orang mazhab Syafi'i lah dekat Malaysia ni, kita lah mazhab paling betul kerana Imam Syafi'i ni keturunan Bani Hashim bla 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 sebagainya. Ni masalah lah. Tak boleh macam tu. Kita kata apa benda yang betul membatal dalil, terima. Apa yang tak betul membatal dalil, tinggalkanlah tu je. Ambil yang lebih, pendapat yang lebih tepat dengan dalil. Itu je. Sebelum tu tak perlu macam ni, tak ada ta'assub macam tu. Memang diorang ada ikutan tapi tidak ta'assub macam tu. Kerana ialah masih lagi belajar. Start berhenti belajar je, start taklid, habis. Taklid bukan semesti taklid ustaz pun ada. Ni ustaz saya mazhab Ustaz Adli, awak Ustaz Kariman, awak. Itu jadi kes dah. Faham? Okey. Allah Ta'ala nyatakan, lepas terangkan benda tersebut, dan Allah Ta'ala nyatakan berkenaan dengan boleh untuk dia ambil, tapi cuma masalah percanggahan berkenaan lebih atau kurang. Malaysia pakai boleh lebih. Malaysia pakai yang pendapat pertama, mana boleh untuk bayar lebih, mana lelaki tu boleh tuntut lebih. Tapi macam saya lebih cenderung pada Abu Hanifah punya pendapat tadi. Tengok siapa punya kerja, siapa yang menimbulkan masalah dalam perkahwinan tadi. Memang kita kata kena tepuk dua belah tangan. Tapi siapa yang termudarat dengan aktiviti yang berlaku. Kalau yang dimudaratkan tadi suami, terkulat-kulat diam je, tak apalah kan. Ada masalah lah. Yang kan kata bini tu yang kena lebam bengkak dan sebagainya kan. Dia mudarat lelaki, dia tak ada lebam bengkak kan. Tak tahulah bini tu ambil pisau cucuk dengan lidi ke, Allah Alam lah. Tapi kalau biasanya kalau perempuan, lelaki mudaratkan perempuan, kesan tu nyata. Kalau physically ke ataupun mentally ke, benda tu memang kita kata lelaki tak boleh ambil. Kalau perempuan tu yang mudaratkan suami tu, maka kalau bini tu kata bebaskan aku dengan bayaran, maka lelaki tu ambil lah benda berkenaan. Itu tajuk asal kita kata secara ni yang lebih tepat. Yang lebih tepat kepada ni. Dan masalah lebih tadi pun mungkin macam tu, tengok keadaan pada macam yang ni lah, tengok keadaan. Kalau kata perlibahan tadi berlaku, kalau kata suami tadi tak buat benda jahat pun, tak ada dah dia seorang yang suka tindas bini dan sebagainya, tapi bini dia buat kerja macam tu. Macam tu lah. Dan benda ni biasa berlaku kalau bini tu lebih kaya atau lebih tinggi pangkat atau lebih sekian akan jadi. Ini kata bukan masalah salah. Dan nak buat macam mana, dan orang lelaki sekarang tak nak pergi belajar tinggi kan. Salah betul. Cakap dia salah. Jadi tapi walaupun apa keadaan sekalipun, seorang wanita yang muslimah kena faham kedudukan dia. Bila Allah Ta'ala kata walahunna misladzi alaihinna bil ma'ruf, untuk wanita tu dapat hak macam mana yang kena ke atas mereka. Mereka dapat hak macam mana mereka kena tunaikan hak dengan baik. Betul, walil rijali alaihinna darajah. Lelaki kata mereka ni ada satu darjat yang lebih Allah Ta'ala letakkan tu. Maka pegang benda berkenaan. Kalau kita suami kita kurang pandai ke, kalau yang dah akak ada PhD, abang SPM je, keadaan tadi walaupun macam tu, jangan sekali-kali, pasal kena faham bahawa dia ada kelebihan atas kita. Relatekan balik macam kita dengan mak bapak lah. Kita dengan mak bapak kita kan, mungkin mak bapak kita darjah 6 tak lepas, mak tak dibaca pun. Ada macam anak ni, dia faham bahasa Arab lagi pandai dari bapak dia kan. Dia dah masuk kelas ni, kelas tu semua kan. Lepas tu mak dia kebir baca Quran pun gagap kan. Jangan sekali-kali letakkan diri kita mengatasi mak bapak kita. Memang dari segi masalah ilmu kita lebih, tapi dalam masalah hak, diorang lagi berhak. Untuk layanan diminta apa, kita kena tunaikan. Okey, yang kita mak, pasal saya hafal hadis, mak pergi ambil air untuk saya. Faham tak? Saya nak relatekan balik. Yang bila Allah kata walil rijali alaihinna darajah tu kan, lelaki ke atas wanita tadi ada satu darjat. Darjat tu yang kita kena jaga. Yang ni Allah Ta'ala punya arahan, bukan suka-suka. Masalah kita kata harta wanita tadi, harta wanita tu, itu hak dia. Suami tak boleh ambil. Tapi dah masalah penghormatan kan, actually macam kita kata kita pandai sangat ke, tapi kena ada respect pada orang yang lebih tua dari kita. Apa lagi mak bapak kita, walaupun mak bapak kita tak ada ilmu macam kita. Mak bapak kita belajar bahasa Arab berpuluh tahun dah. Wahum. Kita dah sampai peringkat dah belajar kan, katamu. Kita tak ada sikit lah. Dah belajar PL kan. Mak kita belajar kata ganti nama je, kita hebat sikit. Tak boleh kita sekarang kita nakkan dia respect kita. Tak boleh kita kata dia respect. Macam tu lah suami yang kurang level banding dengan isteri masalah harta atau pangkat, kedudukan dan sebagainya, atau sijil. Jangan sekali-kali letak suami tu bawah.
letak dia tinggi. Ataupun macam tu lah, kalau bijak sangat, jadikan suami tu ikut cakap, tapi dia rasa sebenarnya dia yang berpendapat macam tu, walaupun sebenarnya pendapat tu kita punya. Terus saya kata macam, you tak tahu benda. Lepas suami tu kata, bukan saya cakap tadi ke? Bukan. Awak mana? Awak tak lulus SPM pun tak habis lagi. Tak, jangan. Not ever. Faham Itu je. Itulah benda paling utama untuk menyelamatkan perkahwinan yang tak sama taraf ni. Inilah pasal lelaki wanita taat suami mudah. Suami taat isteri ni masalah. Kan? Mereka kata tak ada timbul masalah dua. Tak ada dua. Tunjukkan macam Nabi Nabi kan, bila isteri dia Ummu Salamah nasihatkan bila kes cukur kepala kan, tahallul di Hudaibiyah. Dan lepas dah selesai tajuk perjanjian dan sebagainya kan, Nabi suruh para sahabat tahallul tanggal ihram. Para sahabat tak nak. Tunggu. Bukan kita kata para sahabat kufur. Tak. Diorang masih lagi geram kan. Ikut kekuatan, diorang kekuatan masuk Mekah. Hari tu juga boleh tawan Mekah. Tapi kerana arahan Allah Ta'ala tak datang, maka Nabi kata tahallul. Diorang masih lagi teragak-agak, tunggu kejap kita turun wahyu baru, turun masuk pula kan. Jadi Nabi SAW masuk jumpa isteri dia. Isteri dia kata, kau buat dulu ya Rasulullah. Buat dulu. Rasulullah SAW keluar. Rasulullah buat je, kelang kabut diorang pun buat. Mana Nabi buat dulu. Itu yang jadi kes. Ada orang kata rambut itulah disimpan oleh seorang ni. Saya masalah betul. Dengar sini. Berkenaan dengan rambut Nabi yang dikata disimpankan oleh Ahmad Al-Khazraji. Syekh tu nak orang tambah-tambah lah. Dia dan Dr. Ahmad Al-Khazraji. Dia tu bapak. Dia terkenal kerana bapak dulu adalah pernah menjadi hakim di Abu Dhabi lah. Dia punya di sana kemudian tajuk berkenaan dengan rambut Nabi yang dipegang tu. Okey, dengar sini. Pertama, ada saya baca, saya cari jumpalah. Sebenarnya dia ni, Ahmad Al-Khazraji ni pernah keluarkan duit pada tahun 1999 untuk membiayai satu tulisan buku. Buku tu bertajuk Rahsia Kesan Tinggalan Nabi SAW. Asrarun Nabawiyah. Asrar Al-Athar An-Nabawiyah. Buku tu dikarang oleh seorang ketua sufi. Dalam buku tersebut diletakkanlah, orang tu buat catatan tu tak? Catatan apa? Janggut Nabi ada kat siapa? Kat mana? Kat Turki. Selipar Nabi, capal Nabi. Tidak disebut pun tentang rambut Nabi yang disimpan oleh dia. Sedangkan dia biayai buku tu diterbitkan. So fahaman kita apa benda? Apa kita faham? Bukan. Dia, orang tu karang buku, barang dalam dia punya simpanan tak masuk dalam buku tu. Maksud dia apa? Barang tu tak ada. Ketika tulis buku tu, dia tulis barang tu tak wujud. Unknown. Kalau memang dah ada ketika tu, dia biaya. Pasti dia kata masukkan bang. Bang, saya punya rambut ke masuk sekali. Tak ada dalam buku tu. So kalau tak ada dalam buku tu, maksud dia apa? Barang tak ada. So bila muncul, kan tanyalah bila muncul. Bila muncul benda berkenaan. So di situ tajuk lawaknya. Pasal apa? Barang tu tak ada. Sebut dalam buku tu ada. Dalam buku tu yang disebut berdasar pada kisah orang cerita. Orang cerita juga. Betul tidak wallahu alam. Tapi cerita dia lah jubah Nabi dekat sini, janggut Nabi dekat sini. Wallahu alam kita kata. Pasal Allah Taala, macam mana Allah Taala boleh hilangkan kubur para anbiya. Ibrahim mati, anak cucu dia ramai. Siapa tak tahu mana kubur Ibrahim? 5 saat dari sekarang. Semua tak tahu. Faham tak? Semua tak tahu kubur Ibrahim kat mana. Maksud dia secara tak langsung benda ni kesan Allah Taala boleh hilangkan. Itu hak Allah Taala. Dan hilang, bila Allah Taala hilangkan, dia tak payah kita cari dah. Tapi dia orang kata, okay, itu first thing first, tajuk tu ada sikit kekeliruan. Kalau buku tu dikarang mengatakan bahawa janggut Nabi ada sini kan. Tiba-tiba barang yang kita simpan tak masuk dalam buku tadi. Maksud dia apa? Tak wujud lah. So lepas sebelum tahun tu tak wujud. So bila datang, kemudian pula yang bestnya, adik dia ke abang dia, Hasan Al-Khazraji kata, tak pernah ada dalam keluarga aku benda berkenaan. Ni adik dia declare benda tak pernah wujud dalam keluarga dia. Bapak dulu hakim. Kalau bapak dia hakim, maksudnya kalau upacara tu buat tahunan, semua orang tahu kisah tersebut. Ni baru je dia keluarkan kisah ni. Dan dia jual pula mahal. Sultan Brunei beli, pergi sini. Ni dawak dia jual selai, 3-4 lai sebagainya. Macam itu satulah. Kedua,
Rambut Nabi SAW diriwayatkan dalam kitab Sunan, contoh macam apa yang dikatakan Imam Tirmizi berkenaan dengan apa Syama'il Nubuwah dan sebagainya. Nabi punya rambut 3 stages je. 1 2 3. Tak ada panjang daripada bahu. 3 takat 1 sampai sini, 1 sampai sini, 2 sampai belakang teguk, 3 sampai bahu. Itu je paling panjang. Yang 1 meter datang mana? Ha? Soalan tanya juga. Lepas tu kalau dia kata rambut tu panjang setiap tahun, potong, tunggu. Potong, buat recording, buat catatan, kemudian tahun depan ukur balik sekali lagi, tunjukkan ini tahun ni punya panjang, tahun berikutnya punya panjang. Dan kalau dia kata rambut tu pun macam tu sekali, jadi boleh panjang setiap tahun, potong setengah, nanti orang sana boleh, semua orang dapat. Betul tak orang semua dapat kan? Dah potong sikit, abang masuk dalam cincin. Abang ni letak dekat kitchen tu kan, kalau kitchen ada gambar apa? Panggil apa? Yang apa, lipas. Mana boleh tak lipas? Kalau jengking, kumbang kan? Ni letak macam tu. Boleh buat kitchen lagi. Siapa cakap yang rambut Nabi tak pernah panjang? Tak, yang cakap ni ustaz ni. Soalan tak ni Syama'il Nubuwah. Ni Imam Tirmizi. Dia 3 ni. Pasal dia, para ulama rekodkan rambut Nabi paling panjang sampai sini. Paling panjang. So 1 meter. Kalau dia kata rambut itu jadi panjang setiap tahun dengan sendiri, buktikan. Potonglah. Dan kalau dia kata boleh potong macam tu, maksud dia boleh buat kilang. Setiap tahun panjang sikit. Serius tak? Kitchen tu boleh jual. Jual kitchen. Semua orang dapat keberkatan. Faham tak? It's the best thing. Kongsi. Mana dalam Islam ni kita kongsi dengan orang lain. Benda ni bukan kita sorok, kan tayang ke orang. Tapi dia buat majlis tu, dia minta cari duit, cari dana. Sebahagian rambut yang dia bagi tu, dia ada bagi ke India. Diorang buat masjid. Sekarang ni ada satu projek masjid rambut berkat. Tapi dia buat macam tu lah. Macam bayangkan masjid tengah, keliling tu hotel, dan juga macam dia buat macam Mekah. Dan orang akan datang lah nak ziarah rambut tadi. Nampak tak gila dia? Start macam tu, Jahanam. Orang India, diorang dah ada 2 masjid macam tu. Ada. Jadi diorang bagi sekarang, dia dah bagi satu, dia nak buat pula macam tu juga. Yang ketiga, dia kata Kashmir ada satu, ada 2 masjid. Yang dikatakan dalam tu ada rambut Nabi. So diorang buat gathering tahunan. Soalan pertama, buktikan dahulu. Pasal setiap orang, kalau siapa-siapa mengaku dia datuk dia nenek dia, unyang dia sekian, turun sampai siapa dapatnya benda berkenaan. Kalau beramal dengan tarikat ada sanad tipu, ini buatlah sanad tipu juga kalau boleh. Kan kalau beramal dengan tarikat ada sanad. Jadi tak ada sanad pun apa pasal tiba-tiba nak percaya. Jadi konsep ni kena jaga sikit. Ni 3-4 orang ni orang kena kelentong je. Anda adalah daripada ribuan manusia yang lihat pengawetan dan sebagainya rambut Nabi. La ilaha illallah la syarikalah. Apa benda ni? Kan? Ini contoh. Asal lari rambut Nabi tadi? Cukur. Okey. Jadi Nabi SAW kan dia cukur kepala dia ketika Hudaibiyah tadi. Yang orang tu claim rambut tu dapat pada orang tersebut. Tu kita boleh lawan balik lah. Tapi secara asasnya cukuran Nabi tadi Nabi mulakan sebab Nabi isteri nasihatkan. Mereka kata isteri Nabi ada yang bijak dan sebagainya, tapi kita kata tak ada timbul tajuk. Nabi tetap diletakkan sebagai satu. Yang tu masalah macam isteri, macam Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Di sisi orang ramai, dia adalah seorang yang mulia dan dia guru Al-Quran. Tapi dia miskin. Bila dia kaya? Bahkan hadis yang datang Sahih Bukhari berkenaan dengan tajuk yang bahkan dipakai dalam mazhab Syafi'i, membolehkan untuk seorang isteri, kalau suami dia miskin, suami dia asnaf zakat, dia boleh keluarkan duit yang dia kaya tadi bagi pada suami dia. Dan bahkan bila dia buat macam tu, Nabi kata dia dapat 2 pahala. Pahala zakat dan pahala silaturahim, pahala hubungan silaturahim. Maksud dia buat pasal wanita boleh bagi siapa saja zakat, asalkan orang yang dia bagi tadi layak, tidak ditanggung. Nabi dia asnaf, tidak ditanggung orang lain, maka dia boleh bagi. Faham So, jadi dalam kisah tadi Ibn Mas'ud, kita kenal tak nama? Okey, kenal nama isteri Ibn Mas'ud? Tak kenal. Ibn Mas'ud terkenal? Terkenal. Dia guru Al-Quran, tapi dia miskin. Tapi di situ yang kita kata kedudukan isteri tadi tu, dia kaya tak ada hal, bagus, tak ada masalah. Tapi tidak sekali-kali dia mengatasi suami dia. Ni suami nak ceramah juga. Saya nak ceramah jugalah. Yang ada. Duduk diam. Jangan saya cakap siapa, diam. Saya tak cakap siapa Okey. Faham?
Okey, jadi konsep dia. Dan Allah kata tilka hududullah. Itu adalah batasan Allah. Nanti saya ulang kali saya sebut, saya kata perkataan hudud dalam Al-Quran Karim kadang-kadang datang dalam bab cerai, bab warisan harta, bab zihar. Dia tak datang dalam bab potong tangan. Tapi dah para ulama bahas pakai sebab kisah dia hadis Nabi ketika Usamah bin Zaid, ketika dia minta syafaat untuk lepaskan wanita daripada Bani Makhzum yang mencuri. Ketika itu Nabi kata atashfa'u fi haddin min hududillah. Nabi sebut engkau beri syafaat pada hudud Allah Ta'ala. Nabi marah dia. Nabi sebut macam tu. So dengan sebutan itulah para ulama pakai, kita ada kitabul hudud. Kitabul hudud. Bila belajar fiqh, kita sekarang ni kita kelas malam, hari Rabu malam kita ada kitabul hudud. Kita tengah belajar sekarang bahagian sampai baru had berkenaan dengan orang-orang yang berzina. Ni nak masuk tadi, masuk berkenaan dengan orang yang liwat, dan juga akan masuk berkenaan dengan qazaf, tuduh orang tanpa bukti. So kita tiap malam ini sekarang ni lepas habis kitabul hudud, kitabul jihad. Ada kita ni dah ada stages dia. Hari tu kita habis kitabul jenayat. Orang belajar tak belajar habis kan. Ustaz mati, ustaz lari, habis-habis pusing kat taharah. Taharah solat. Paling jauh puasa. Ustaz mati pula, ustaz pindah. Anak murid lari, ponteng tak datang kelas lama. Okey, contohlah. Jadi kita alhamdulillah dah sampai situ. Orang lari ke tidak tu, tapi siapa-siapa nak tengok yang lain buka YouTube. Kita ada rekod. Ya. Baik. Tilka hududullah, itu batasan Allah, hudud Allah. Fala ta'taduha, maka jangan kamu melampauinya. Jangan kamu melangkau. Ini Allah Ta'ala letak batasan. So itu, mana cerai itu hanya 2 kali je. Tapi yang kita, dan lepas cerai 2 kali tadi, kalau kamu jadikan dia isteri kamu, pegang elok atau lepaskan baik. Dan jangan kamu sekat dia, himpit dia untuk kamu nak ambil harta dia. Kan? Tapi kalau wanita nak tebus diri dia, maka macam itulah, tebus dia tak, bukan tak salah. Kalau bimbang takut tak boleh menegakkan batasan Allah Ta'ala, bimbang dia takkan boleh taat pada suami tadi. Makin teruk sangat. Dan wanita tak ada cinta langsung dah. Kalau ada jumpa senyum lagi, tak senyum dah. Jumpa tu, ya Allah ya Tuhan ku kan, macam tu. Dan kat situ timbul tajuk khuluk tadi dibenarkan. Bahkan memudaratkan suami tadi. Mana isteri itu dia, kalau suami buat macam tu pada isteri boleh minta fasakh. Kan? Minta suami tu pasal dia, dan bahkan fasakh tadi tanpa sebarang ganti rugi. Tapi kalau isteri yang mudaratkan suami, tu kita kata macam Abu Hanifah kata, di situ lebih layak lah kalau dia kata isteri tu tebus dengan bayar, maka tak mengapa dia ambil oleh suami tadi untuk sebagainya lah, pampasan bagi isteri dia yang tak nak layan dan sebagainya. Faham okey. Wa may yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun, dan barang siapa yang melampaui batasan-batasan Allah, maka mereka lah orang-orang yang zalim. Okey, itu maksud dia, ini syariat-syariat yang disyariatkan ia untuk kamu dalam batasan-batasannya. Ini batasan Allah letakkan. Maka kalau tak diatur, maka manusia tak tahu nak mana yang terbaik. Buat macam yang mereka syarikat, diletakkan apa? Untuk elakkan orang bercerai-berai, dia letak apa? Alimony bayaran pampasan pada si isteri tadi. Dan kadang-kadang suami tu bankrupt straight lepas bercerai. Yang sampai ada yang banyak pelakon-pelakon bunuh diri. Yang baru ni kan, Robin Williams tu bunuh diri sebab dia 30 juta kena bayar pada bekas bini dia yang dia cerai. 30 juta. Tekanan sangat, sampai last sekali dia kelar tangan, mati. Tak tahu cerita Ustaz tahu ke? Tak. Dia pasal dia menggembirakan orang. Orang suka tengok cerita filem dia dan sebagainya. Kan, tapi dia tak dapat. Dan tekanan dia tu, yang kita kata tekanan ni, kerana undang-undang yang tak adil. Memang kita tahu wanita ni tak nak ditindas dan sebagainya, tapi jangan sampai melampau macam tu sekali. Kan, apa yang bukan hak, tak timbul tajuk untuk jadi macam kisahlah harta sepercarian. Ini akan timbul bila mana, contoh macam rumah dan sebagainya dibayar bersama, kereta bayar bersama. Ya, sekarang kata isteri tu duduk rumah sahaja, kan, kilat kuku je kerja dia. Kemudian tiba-tiba bila nak bercerai, nak separuh harta suami tadi. Alasan dia ikut logik akal, kalau dia tak duduk rumah, suami tu tak ada rumah, ataupun tak ada tak ada siapa yang boleh gantikan jaga anak, menyebabkan sepatutnya dia kena bayar separuh daripada harta dia milik perempuan tersebut. Itu logik akal. Itu logik akal, bukannya syariat Allah Ta'ala. Yang bahkan undang-undang ni dipakai di Malaysia sebenarnya selepas daripada tajuk banyak datuk-datuk ke menteri-menteri suka kahwin satu lagi. Tak betul. Serius. Cek balik. Sebelum dari itu tak ada. Jadi start dari itu yang timbul tajuk kahwin minta izin bini dan sebagainya. Bukan masalah keadilan, masalah supaya benda ni. Memang tak nafikan ada orang mengarut. Tapi bila kita tak berikan nafkah, maka mahkamah boleh menjadikan. Tapi tajuk yang timbul sekarang ni sekatan tadi pasal banyak datin-datin yang tak nak suami dia kahwin baru, maka adalah undang-undang tadi. So kalau bercerai dan sebagainya jadi kes tu. Jadi benda ni kena tahu bahawa dia bukan keadilan, bahkan zalim.
Benda Islam kita ada batasan dia. Ini batasan Allah Ta'ala berikan. Maka yang kamu langkawi, fala tajawazuha, maka jangan kamu langkawi dia. Seperti sabit dalam hadis yang sahih. Hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, innallaha hadda hududa fala ta'taduha. So Allah Ta'ala telah membataskan batasan-batasan, maka janganlah kamu melampauinya. Wa faradal faraidha fala tudayyi'uha, dan difardukan kepada kamu perkara-perkara fardu. Dan kewajipan-kewajipan jangan kamu sia-siakan ia, jangan kamu abaikan ia. Wa harrama maharima, dan diharamkan perkara-perkara yang haram. Fala tantahikuha, jangan kamu langgar ataupun cabuli perkara haram tadi. Wa sakata an asya' rahmatan lakum min ghairi nisyan, dan didiamkan perkara-perkara tertentu sebagai rahmat untuk kamu dengan tanpa lupa. Tak lupa bila tinggalkan satu hukum. Okay? Bukan maksud dia Allah Ta'ala tak tahu. Bahkan sebenarnya ia adalah sebenarnya Allah Ta'ala biarkan. Jadi diamlah. Fala tas'aluha anha, yang kamu tanya mengenainya. Mana benda yang fardu, benda yang hudud, batasan, stop diri kamu. Benda Allah Ta'ala fardukan, jangan abaikan. Benda Allah Ta'ala haram, jangan buat. Dan Allah Ta'ala biarkan benda-benda tentu tanpa persoalan. Dan janganlah tanya. Jangan tanya. Pasal benda tu akan menyebabkan masalah. Jadi pasal banyak benda yang masalah ni, kita kata belajar bagus. Belajar bagus. Tetapi masalahnya bila soalan biasa jadi apa benda doa yang terbaik untuk dibaca kalau sekiranya orang tu nak beranak kan, tahu tak beranak tak boleh, apa doa kena baca? Sebenarnya tak ada sebarang limit doa. Tak ada sekian. Bahkan kita kata datang dalam bentuk umum lah. Doa lah apa saja, cakap bahasa Melayu pun Allah Ta'ala faham. Tapi kena spesifik, nak tanya sekian, nak detail for everything. Allah Ta'ala diamkan, maka tak payahlah. Banyak juga hukum-hukum benda Allah Ta'ala tahu tak haramkan sebagainya. Maka tak ada masalah. Dalam muamalah contohnya, makanlah apa benda yang tak datang dalil kata haram. Datang dalil kata haram, tinggalkan. Datang ada benda tu, ada benda keji sebagainya, tinggalkan. Benda tu bahaya, tinggalkan. Ada benda lain, makanlah, tak ada masalah. Tak ada tajuk, dengan persoal detail. Macam contoh macam jalan kat luar, kita jalan kat luar rumah kan, lepas tu nampak jiran bawa anjing. Lepas tu ustaz macam, tadi aku pijak tadi, tak ada tapak kaki anjing tu. Tapak kaki anjing pijak tadi pun jadi kes. Ini masalah lah. Ustaz masuk rumah tu, siap basuh pula, samak kaki lagi. Hilang syariat, kenapa? Tak yakin. Apa hal? Ada orang macam tu. Kan too much berkenaan tajuk ni. Tapi kalau pergi makan kat hotel, tak halal sapu je. Ada dia orang tak? Dia kan, chef ni kapit, tak apa. Ni, dia orang tak pakai pork. No pork, no wine. Tak apa kan. Masalah juga. Kan, ni kita konsep kadang ada kepala orang tu macam mana nampak babi ludah, nampak arak kasbut lintas pakai. Kan dulu kan Liverpool, kumpulan bola sepak kan, Liverpool pakai kasbut kat dada. Nampak lori babi, tui kan. Tui kan. Lepas tu nampak kasbut kan, Liverpool. Ni masalah, jadi masalah sikit. So kadang-kadang kena faham. Jadi benda yang halal, haram. Itu je yang pening kepala. Jadi benda ni macam apa? Imam Nawawi kata hadis ni hasan. Ada separuh para ulama kata hadis ni dhaif. Kan, dari lafaz ni hadis ni dhaif. Tapi banyak disokong lah. Maksudnya batasan Allah Ta'ala letakkan, maka berhenti pada batasan tersebut. Fala ta'taduha. Tanpa hadis datang pun kita dah sampai. Ayat Quran dah kata dah, itu batasan Allah, jangan kamu melampaui batasannya. Habis. Jelas? Jadi kita berhenti kat sini. Nanti kita akan sambung kemudian berkenaan dengan tajuk apa jadi kalau lelaki tu cerai juga bini dia lepas cerai yang kedua. Apa jadi lepas tu? Jadi kita bincang kemudian insya-Allah. Baik, berhenti kat sini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahi alamin. Subhanallah, syukur anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.